Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Backlog, kematian COVID-19 dan dasar pelancongan. Secara mudah, backlog bermaksud kerja yang terkumpul kerana belum selesai. Hari ini kita digemparkan bahawa kebejatan ini berlaku dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berhubung angka sebenar kematian berpunca daripada COVID-19. Pendedahan ini hanya terselah apabila Khairi Jamaluddin mengambil alih KKM daripada Datuk Seri Dr. Adham Baba. Ini kerana Khairi mahu kementeriannya mengamalkan keterusan dalam perkongsian data. Tidak ada lagi penyembunyian mahupun penyelewengan data. Khairi berkata melalui kaedah sekarang, data harian mengenai kematian akibat wabak itu bukannya diambil dalam tempoh 24 jam sebelumnya. Katanya kaedah KKM yang lama menyebabkan seseorang mungkin sudah berminggu-minggu meninggal dunia baru datanya dibentangkan kepada orang ramai. Mari kita syarakin apa kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah pada 12 September 2021. Jumlah kematian sebenar dari 592 yang dilaporkan pada hari tersebut adalah 100, sementara selebihnya adalah daripada tunggakan data. Bilangan kematian 592 itu adalah bilangan pelaporan yang termasuk backlog, iaitu daftar terdahulu. Bilangan kematian mengikut tarikh sebenar ialah 100, kata KKM di Petik Malaysia kini. Menurut KKM, jika melihat carta di laman khas rasmi COVID-19 negara, COVID Now, trend kematian sebenarnya kini semakin menurun. Alhamdulillah jika kes kematian menurun. Tetapi bagaimana jika backlog dalam menentukan kematian akibat COVID-19 berlaku pada hari yang dikatakan menurun itu? Justru, apa yang dipaparkan kepada awam tetap bukan bilangan sebenar. Selagi masalah pengenalan punca kematian tidak dapat dikenal pasti, pada hari yang sama seseorang pesakit itu meninggal dunia. Selagi itu bilangan yang dikeluarkan tetap tidak betul sebagai waktu sebenar. Ia akan berubah setelah keputusan bedah siasat diketahui dan carta akan berubah. Bagaimana kita hendak mengetahui bahawa kes kematian berpunca daripada COVID-19 benar-benar menurun atau turun naik? Kalau kes kematian menurun atau meningkat, kita dapat kaitkan fenomena tersebut dengan keberkesanan dasar yang dilaksanakan. Tetapi kalau turun naik, ia amat mengelirukan. Kini, pusat-pusat pelancongan kembali dibuka, sama ada di pulau-pulau seperti Langkawi atau di kawasan air terjun. Rakyat Malaysia seperti sangat teruja untuk bercuti lebih-lebih lagi, anak tidak perlu hadir ke sekolah. Anak-anak boleh menjalani kelas pengajaran dan pembelajaran di rumah secara online di mana-mana sahaja, termasuk di tempat mereka sedang bercuti. Justru, wajarkah dasar berhubung pembukaan pusat-pusat pelancongan ini diteruskan memandangkan kes kematian COVID-19 masih berlaku? Baru-baru ini tular dua video memaparkan kejadian di kawasan air terjun di Batang Kali yang menunjukkan ramai pengunjung tidak mengikut prosedur operasi standard SOP dengan memakai pelitup muka. Secara sinis, penular video berkata kerja tak boleh, tangkap main air terjun boleh, mask pun tak ada. Dalam sebuah video lain dipercayai kawasan yang sama juga menunjukkan orang ramai yang tidak memakai pelitup muka. Menurut laporan harian Metro, Jabatan Perhutanan Selangor masih lagi menutup semua operasi dan aktiviti di Taman Ekorimba, Denai dan jalur pendakian dalam hutan simpanan kekal semasa Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2. Kalau ditutup, bagaimana boleh begitu ramai mungkin ribuan tertumpu di tempat berkenaan? Jika beginilah dasar kerajaan, maka ia sama sahaja dengan dasar kakistokrasi 1.0 oleh gerombolan tebuk atap dahulu. Mungkinkah kerana menteri-menterinya orang yang sama, maka mereka langsung tidak belajar dari kesilapan dahulu, khususnya berhubung dasar pelancongan dan rekreasi? Ingat lagi tak, kes 16 individu di Kedah disahkan positif selepas ujian dilakukan ke atas 28 pelancong yang pergi ke Genting Highlands pada sekitar April lalu. Jom Channel empati dengan Menteri Kesihatan yang begitu bersungguh-sungguh ingin menunjukkan bahawa beliau lebih berwibawa berbanding menteri dahulu. Tetapi apabila dasar beliau tidak disokong oleh kementerian lain secara simbiotik, maka penularan COVID-19 dan kematian akibatnya sukar diatasi.
Justru, rawatan, pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang wajib berjalan serentak jika kita serius mahu melawan serangan COVID-19 ini dan kes backlog tidak kedengaran lagi.